Bertemu kembali, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN semalam membenarkan aktiviti rentas negeri dengan syarat kadar vaksinasi dalam populasi dewasa mencapai 90%. Ia adalah berdasarkan kepada data dan analisis yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selain dari itu, kerajaan turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau-pulau atau kawasan pelancongan dan sehingga Rabu 81% kadar vaksinasi populasi dewasa telah dicatatkan di negara ini. Namun berbaki beberapa hari saja lagi jangkaan sekitar 2 hingga 3 minggu ini. Apa yang mungkin langkah yang boleh diambil sekiranya tempoh ataupun kadar vaksinasi lengkap sudah mencapai 90% dan rentas negeri sudah dibenarkan baik dari sudut SOP maupun kawalan kendiri. Dan kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kita mulakan dengan soalan ini Prof. Jadi bagaimana Prof melihat kepada keputusan kerajaan yang diumumkan oleh Perdana Menteri melalui kenyataan semalam dan adakah selamat untuk rentas negeri dibenarkan pada kadar vaksinasi 90% atau mungkin boleh diumumkan ataupun keputusan tersebut boleh dibuat selepas kes terus merekodkan penurunan Prof? Ya, saya berpendapat bahawa kadar vaksinasi yang telah mencapai 90% ni di beberapa negeri terutamanya pun berkadar terus dengan berkurangannya kes terutamanya melibatkan indikator lain ya, iaitu kurangnya kes dimasukkan ke ward dan juga kurangnya kes dalam ICU serta kes-kes yang diintubasi. Jadi gabungan indikator-indikator ini dengan 90% kadar vaksinasi adalah satu kita kata pengukuran yang perlu dibuat untuk rentas negeri, kerana saya rasa bukanlah satu perkara yang bijak kalau kita selama-lamanya terperangkap tanpa ada kebebasan untuk bergerak merentasi negeri. Okey Prof, selepas pembukaan itu nanti adakah pakar kesihatan secara sendirinya mungkin akan menjangkakan berlaku peningkatan kes selepas ini sebab kita lihat apa yang berlaku di United Kingdom selepas pada tempoh 19 Julai lalu Freedom Day di mana semua SOP pelbagai SOP telah dimansuhkan, namun tiada kes masih mencatatkan 5 angka di sana. Dan kalau dilihat di laman web coronavirus COVID-19 in the UK, kadar testing juga terus meningkat dan kadar kes positif juga masih 5 angka, tiada peningkatan daripada 19 Julai terus 5 angka statik sehingga sekarang. Jadi bagaimana, apa pengajaran yang mungkin boleh diambil oleh rakyat Malaysia sekiranya kelonggaran SOP ini telah diberikan selepas kita mencapai 90% kadar vaksinasi di negara ini, Prof? Ya. Kelonggaran SOP yang telah pun berlaku di negara-negara yang jauh mendahului kita kadar vaksinasinya seperti New Zealand, UK, Switzerland dan sebagainya, sampai kita lihat mereka pun dah buka stadium kan untuk liga bola sepak dan sebagainya. Mereka menggunakan indikator yang lebih kita kata melihat keupayaan hospital mereka untuk mengawal pesakit daripada mendapat gejala yang lebih teruk. Adapun kes-kes positif adalah melambangkan komitmen berterusan negara-negara ini untuk melihat bagaimana pola perebakan, dan itu sesuatu yang dijangkakan. Memang kita jangka apabila kita mula melonggarkan mitigasi kita sebelum ini ya, di mana kita ada total lockdown, kemudian kita ada larangan rentas negeri, larangan rentas daerah. Apabila larangan ini dilonggarkan, kita memang menjangkakan akan ada spike ataupun peningkatan daripada segi kes positif, kerana kita juga menggalakkan supaya rakyat melakukan beberapa perkara sebelum diorang bergerak, iaitu saringan sendiri. Dulu kita tak ada macam itu. Jadi kita boleh difahami bahawa kes positif akan terus ada dalam masyarakat apabila kita longgarkan SOP ini, tetapi yang penting adalah sistem kesihatan kita kena pastikan supaya dia tidak lumpuh dengan kes-kes jangkitan yang lebih teruk. Yang ini kita dapati sewaktu kadar vaksinasi kita sangat rendah dulu. Dan kes-kes yang banyak bergejala teruk itu pun adalah daripada mereka yang tidak divaksinasi. Jadi kita kena ada balance lah, perimbangan lah
antara membenarkan sektor-sektor lain dibuka dan juga memastikan masyarakat faham bahawa merentas negeri, merentas daerah datang dengan tanggungjawab untuk menjaga SOP yang lain, ya, seperti pemakaian topeng, mendapatkan vaksinasi yang lengkap, ya, dan penting, dan juga menjaga penjarakan serta membasuh tangan. Okey, ada juga soalan saya nak bertanya mengenai soalan ini juga Prof. Seperti kita tahu, kerajaan umumkan semalam sekiranya kadar sudah mencapai 90% vaksinasi lengkap di Malaysia dan barulah rentas negeri dibenarkan. Tapi khusus untuk mereka yang sudah lengkap divaksinasi, bagaimana pula Prof, pendapat Prof tentang mereka yang masih belum menerima vaksin, mereka yang masih tidak menerima vaksin, tidak mahu menerima vaksin, Prof? Ya, itulah satu perkara yang kita cuba yakinkan berdasarkan data yang kita ada dan juga bukti-bukti epidemiologi, bukti hidup semasa, ya. Kita melihat bahawa setelah program vaksinasi kita berjalan dengan baik, terutamanya Selangor, ya. Selangor, saya ingat waktu itu berapa kali ya kita jadi Johan kan, satu Malaysia ni. Tapi kemudian apabila Selangor antara negeri yang cepat mencapai vaksinasi lebih daripada 100% pun, diikuti dengan Negeri Sembilan. Saya biasa dengan Negeri Sembilan kerana Universiti Sains Islam Malaysia, universiti saya memang menguruskan PPB. Kita boleh nampak bahawa vaksinasi berjaya mengurangkan kadar kemasukan pesakit bergejala, berjaya mengurangkan kadar ICU. Betul, saya boleh lihat Negeri Sembilan dan Selangor sekarang ni adalah antara negeri yang kurang penggunaan ICU dan juga ventilasi, intubasi. Jadi kita nak meyakinkan kepada mereka yang masih belum teragak-agak untuk mendapatkan vaksinasi ini bahawa vaksin dibuktikan melalui epidemiologi negara Malaysia dan juga negara-negara lain berkesan untuk mengurangkan bergejala itu. Memang kita kata kalau sama ada dia vaksin ataupun tidak divaksin, transmisi itu tak ada beza. Orang yang dah divaksinasi pun boleh transmit lagi virus kepada orang lain. Tetapi bila divaksinasi, kadar transmisi dia kurang. Kita panggil dulu kan kadar kebolehjangkitan kan. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, kadar untuk dia dapat gejala yang teruk itu pun berkurang, ya. Jangan lupa, ya, mereka yang telah mendapat COVID-19 positif, dirawat, diventilasi dan sebagainya, apabila mereka sembuh ada long COVID, ya, ada komplikasi. Jadi sebenarnya kita nak memperbaiki tahap kesihatan kita agar tidak dijangkiti, atau kalau dijangkiti dia tidak teruk dan kita tidak mahu ada komplikasi-komplikasi selepas daripada COVID-19 tersebut. Okey, Prof ada menyebut tadi dan kita semua tahu seseorang yang sudah lengkap menerima 2 dos vaksin, sudah lengkap menerima vaksinasi juga ada kemungkinan untuk dijangkiti virus COVID-19. Jadi bagaimana Prof melihat keperluan kerajaan untuk terus memperketatkan SOP khusus kiranya 90% sudah kita capai mungkin dalam masa terdekat ini bagi memastikan yang benar-benar divaksin sahaja yang dibolehkan, yang dibenarkan untuk merentas negeri. Bagaimana strategi kerajaan pendapat Prof yang perlu strategi yang perlu kerajaan mainkan untuk memastikan perkara ataupun mereka yang tidak divaksin ini tidak diberi kelonggaran serupa, Prof? Itu sebenarnya sesuatu yang sangat sensitif dan diperdebatkan sekarang ni kan, ada isu diskriminasi dan sebagainya. Tetapi saya rasa apabila kita melihat kepada maslahah umum, maslahah awam, dan sebenarnya ramai yang tidak menolak vaksinasi tidak faham bahawa untuk keselamatan diri sendiri juga, maka peraturan-peraturan ini perlu dibuat, ya. Dan saya bersetuju buat masa ini agar insentif ataupun disentif, ya, bermaksud kita menggunakan kaedah untuk memberi kelebihan kepada mereka yang telah divaksinasi untuk mendapat kebenaran merentas negeri, masuk ke premis-premis tertentu dan sebagainya. Manakala mereka yang tidak divaksinasi, mereka terpaksa mematuhi beberapa arahan. Ini dipanggil insentif dan disentif. Kita kalau boleh tak mahu sampai ke peringkat menggunakan undang-undang, ya, di sesetengah negara. Dan kalau boleh kita nak meyakinkan kita jaga kita tu secara honestly, ya, bahawa bukan masalah orang kata konspirasi ataupun masalah
meminggirkan sesiapa, tetapi untuk mereka yang tak ada sebab kenapa dia tak divaksinasi, maka mereka perlu memahami kekangan-kekangan yang mereka terpaksa terima kalau masih lagi tidak divaksinasi. Mereka sebagai guru umpamanya, mereka sebagai duduk di kaunter-kaunter hadapan sebagainya. Adapun mereka yang tidak dapat divaksinasi sebab memang ada masalah kesihatan, saya rasa kerajaan perlu memberikan pengenalan ataupun identifikasi bahawa mereka ni tidak divaksinasi sebab memang dia ada masalah yang tidak membolehkan dia divaksinasi. Dia kemoterapi, pesakit kemoterapi dan sebagainya. Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian bersama dengan Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar yang merupakan pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Terima kasih Prof.